Ya, kita boleh mula tak, Puan? Boleh dah. Okey. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Zainab binti Muhammad Ahmad selaku Ketua Kursus Pendidikan Islam dan juga penyelaras kursus bagi MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban serta pensyarah-pensyarah kursus yang lain. Sebelum kita mulakan majlis perkongsian kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mulakan sesi ini dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pensyarah yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami pada pagi ini bagi sesi perkongsian inovasi berjudul Bleed Me. Seterusnya, izinkan saya untuk memperkenalkan pensyarah-pensyarah yang terlibat di dalam pelaksanaan Bleed Me ini. Pertama sekali adalah Encik Abdul Fattah bin Hamdin. Beliau adalah pensyarah daripada Politeknik Metro Betong Sarawak. Saya, Cik Farah Nadia binti Muhammad Hasnu, pensyarah daripada Politeknik Metro Betong Sarawak dan juga Puan Nur Syazwani binti Abdul Rahman pensyarah daripada Kolej Komuniti Kuching. Sekarang saya mempersilakan Encik Abdul Fattah bin Hamdin untuk memberikan penerangan tentang penggunaan inovasi Bleed Me ini. Sekian dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar tak? Boleh. Okey, sebenarnya agak nervous lah membuat sedikit perkongsian bersama dengan rakan-rakan pensyarah di Politeknik Kuching Sarawak yang lebih hebat dalam bidang inovasi dan juga untuk kursus inilah. Kita terlebih dahulu yang dikasihilah yang dialukan Encik Muhammad Azhar bin Jantan, pensyarah khusus, khususnya Puan Zainab binti Muhammad Ahmad, Ketua Khusus untuk Kursus Pendidikan Islam dan juga penyelaras untuk kursus MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban dan rakan-rakan pensyarah yang lainlah. Okay. Jadi inovasi yang kami hasilkan ini berjudul Bleed Me yang menggunakan aplikasi Bleed R untuk akses kepada Bleed Me inilah. Okay. Boleh nampak skrin saya? Jadi ini adalah figure image yang akan di-scan menggunakan aplikasi Bleed R dan juga kod untuk kita masuk ke dalam aplikasi ini adalah 21032. Sama macam kod subjek lah, MPU 21032. Kita gunakan kod yang sama supaya pelajar senang ingat lah. Kalau kita bagi figure image ini dengan pelajar dan pelajar scan, dia hanya perlu ingat kepada kod subjek 21032. Okey. Pertama sekali, pengguna untuk aplikasi ini perlu download, memuat turun aplikasi Bleed R
dari Play Store ataupun App Store ke dalam telefon pintar masing-masing lah. Ini merupakan simbol ataupun logo Blip R lah. Jadi kalau pengguna iOS boleh download di Play Store, di App Store, dan juga pengguna Android boleh download di Play Store lah. Okay, seterusnya menggunakan apps Blip R tersebut, pengguna akan scan, masukkan kod terlebih dahulu iaitu 21032 dan juga scan pada figure image Blip R yang ini tadi, dan masukkan kod percubaan pada bahagian tetapan pengimbas image Blip R, kemudian halakan pengimbas image Blip R kepada gambar yang disediakan untuk melihat argumen realiti lah untuk inovasi ini. Okay, dan bila pengguna sudah berjaya masuk ke dalam Blip R tersebut, dia akan guna paparan, dia akan nampak paparan seperti inilah. Okay, ada 3 iaitu video, nota dan juga penilaian. Okay. Imbasan pada gambar akan memberikan akses kepada bahan yang telah dibuat naik ke dalam aplikasi Blip R bagi augmented reality yang telah dibangunkan, iaitu ada video, nota dan juga penilaian. Penilaian kita ada 2 iaitu sumatif dan juga formatif lah. Seperti yang kita tahu, untuk kursus ini penilaian ataupun permakahan adalah penilaian berterusan, continuous assessment, iaitu suatu patut dinilai melalui assessment yang continuous lah. Jadi penilaian dan rubrik bahan tersebut kita akan boleh akses pada pautan penilaian sumatif, dan juga penilaian formatif adalah latihan pengukuhan kepada topik-topik tersebutlah. Okay, bila pengguna sudah boleh masuk kepada halaman ini, setiap image ataupun ikon-ikon ini, video, nota dan juga penilaian sumatif ini boleh ditekan oleh pengguna untuk kita sampai kepada halaman seterusnya. Okey. Boleh semua? Okey. Boleh. Bila tekan pada ikon video tersebut, ia akan membawa kepada halaman seterusnya iaitu video lah. Jadi video memberi peluang kepada pelajar untuk memahami secara ringkas subtopik berkaitan dengan kursus penghayatan etika dan peradaban lah. Ada 9 video penerangan berkaitan dengan subtopik lah. Okay. Begitu juga dengan nota, iaitu bahan slide PowerPoint yang kita gunakan. Jadi pelajar boleh ambil slide daripada Google Drive yang kita bagilah, dan juga penilaian. Penilaian ada sumatif dan juga formatif. Okey, bila pengguna ke paparan video, okey, bila tekan kepada ikon video tersebut, dia akan keluar macam ni. Ada 9 topik. Jadi pelajar boleh tekan setiap topik untuk lihat kepada video. Dan video ini sebenarnya adalah video daripada Prof Ulong, salah seorang yang penggubal kepada silibus inilah. Jadi setiap video itu adalah video pendek saja, bercerita berkaitan dengan secara ringkas apakah setiap topik itu bincangkan, dan juga apakah yang kursus ini mahu pelajar faham. Ya. Nota pula adalah nota setiap topik, ada 9 topik yang pelajar boleh ambil lah, dan boleh download juga daripada Google Drive tersebut. Dan juga penilaian sumatif, dia ada 4 assessment seperti pembentangan 1, pembentangan 2, e-folio dan juga projek. Dalam ini juga ada rubrik, jadi pelajar boleh lihat sendiri bagaimana pelajar nak dapat markah lah, nak skor pada setiap assessment tersebut. Pada ikon penilaian formatif pula, dia akan ada 9 topik quizzes yang pelajar boleh jawab sendiri.
dan juga terus tahu jawapan betul dan salah lah. Itu pelajar boleh sekadar pengukuhan terhadap topik yang telah dipelajari lah. Okay. Jadi inilah di dalam bahan-bahan di dalam BleepMe inilah yang kita boleh akses. Okay. Saya akan kongsikan video cara menggunakan BleepMe inilah. Okay. Okey. Okey, secara keseluruhannya inovasi ini secara mudah kita nak faham sebenarnya adalah nota-nota lah, poket nota. Cuma itu saya kata tadi segan sebenarnya nak present dengan PKS ni. Inovasi biasa-biasa aja. Okay, dan memang salah satu perkongsian ini adalah untuk apa kata orang, sebar luas inovasi untuk dokumentasi untuk kenaikan pangkat lah salah satu. Dan kedua, memang aplikasi ini kita gunakan dalam kelas, especially bahagian latihan pelajar formatif, iaitu kita menggunakan quizzes lah. Akhir topik belajar untuk penghayatan etika, kita akan suruh pelajar untuk jawab soalan lah. Dan juga akses nota dan sebagainya. Mungkin ini adalah pocket nota, cuma pada platform yang berbeza lah. Kita menggunakan aplikasi BleepR. Okey, itu saja daripada saya. Terus kepada Farah. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Fattah atas penerangan yang telah diberikan. So jika pensyarah-pensyarah ada sebarang soalan, boleh ajukan soalan anda di ruangan chatbot pun boleh ataupun bertanya terus. Encik, okay, boleh Encik Azhar. Okay, Assalamualaikum. Apa yang saya tengok tadi, rasanya kira hebatlah inovasi tersebut, sebab saya rasa saya sendiri pun masih lagi nak belajar benda-benda macam ni. Cuma dalam inovasi tadi tu, boleh tak kalau kita masukkan satu ruang chatting? Maksudnya student lah contohnya kan, student tu klik chat tu, maknanya pihak Rustia ataupun Cik Fattah
boleh orang kata layan lah macam mana forum lah, forum. Maksudnya kalau student tu nak tanya secara live, so kita boleh berbual lah kat situ, bagi feedback bagi saya lah. Sebab itu untuk penambahbaikan lah, saya rasa lah. Mungkin saya tak bagus, tapi saya rasa benda tu paling penting sebab kalau daripada sudut inovasi ni, better kita letakkan satu, macam tadi sumatif dengan formatif tu dah ada, cuma kita kena letakkan satu macam kita nak berurusan dengan siapa jika ada apa-apa idea ke apa kan, letakkan kat situ ruangan email ke, dengan siapa nak dihubungi, better benda tu boleh jadi lebih baik lah supaya student tu, mungkin ada student nak buat inovasi ke nak dengan Cik Fatah, so kita boleh buat kolaborasi dengan student lah, dia menarik minat. Itu sajalah. Jadi good job lah, terbaik. Terima kasih. Okay, ada tak? Masih ada pensyarah yang ingin bertanya, Tuan Puan ingin bertanyakan soalan lagi? Saya nak tanya boleh lagi? Boleh. Cik Fatah, kalau inovasi ni Cik Fatah benda dah dibangun ke ataupun Cik Fatah sendiri yang bangun ataupun Cik Fatah guna sistem yang sedia ada, Cik Fatah buat inovasi sendirilah. Okay, untuk BlipMe ni dia menggunakan sistem yang sedia ada lah sebenarnya, iaitu BlipR. Cuma kita memasukkan konten-konten kita untuk dijadikannya satu baharulah, satu aplikasi baharu daripada aplikasi yang sedia ada. Sebab kalau kita nak buat augmented reality ni daripada asas, daripada 0 kita memang tak ada kepakaran tersebut lah. Jadi kita memang menggunakan satu aplikasi yang memang sudah ada, tapi kita bangunkan dengan kita memasukkan konten ataupun maklumat-maklumat kita sendirilah. Dia berbayar ke? Okay, untuk BlipR ini adalah aplikasi yang percuma. Okay. Tidak berbayar. Kami gunakan yang free lah. Jadi kos di situ tidak menggunakan kos yang tinggi boleh, lah untuk membangunkan BlipMe ni. Bila dah settle, nanti dia akan auto masuk dalam Play Store ke ataupun macam mana? Untuk pengguna, dia perlu download, muat turun aplikasi BlipR itu. Dia akan jadi apps lah yang warna kuning tersebut. Cuma untuk kita masukkan ataupun kita nak akses nota BlipMe tadi, figure image yang warna hijau. Image ini yang perlu di-scan untuk kita akses kepada maklumat-maklumat BlipMe. Daripada aplikasi BlipR, scan untuk masuk kepada maklumat BlipMe, penghayatan etika dan peradaban. Dan juga menggunakan kod. Dia kena guna kod dan juga gambar figure image inilah untuk akses kepada maklumat etika dan peradaban tadilah. Okey. Okey, terima kasih. Dan satu cadangan yang daripada Encik Azhar tadi, iaitu ruangan chat ataupun forum, sangat menariklah. Dan kami nanti bolehlah untuk lihat semula bagaimana untuk masukkan ataupun wujudkan ruangan chat supaya pengguna boleh berinteraksi dengan pensyarah lah berkaitan dengan kursus ini. Terima kasih Encik Azhar di atas cadangan itu tadilah. Okay, sama. Saya ada satu soalan kepada ni. Saya nak tanya, kita boleh kesan ke kalau pelajar kita tengok ataupun download kita punya nota-nota, jumlah view, kita boleh tengok ke? Tak boleh. Tak boleh Puan, sebab kita tak pasti berapa banyak pelajar yang view ke nota tu, tak boleh. Tu tak.
Dia tak adalah sistem macam CDOS tu kan, dapat view berapa kali student tengok kan. Tu tak ada. Okay. Tapi Assalamualaikum. Okay, Ati. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Okey, sebelum tu tahniahlah kepada tim yang membina inovasi ni, dan ini satu inisiatif yang baiklah untuk memudahkan pembelajaran kendiri pelajar sebenarnya. Okey, cuma saya nak tanya yang pertama, dari segi kebolehgunaannya, adakah dah disebarluaskan kepada student-student Politeknik Malaysia ataupun Borneo ke, ataupun masih berlega di kalangan pelajar Politeknik Tuan lah. Itu satu. Kemudian soalan yang seterusnya, dari segi penggunaan juga, maksudnya macam mana pensyarah dengan pelajar menggunakan apps ni, adakah masa dalam kelas fully pensyarah akan minta pelajar gunakan handphone masing-masing untuk akses and then buka nota yang yang dalam sistem dalam apps ni, and then pensyarah mengajar bersama ke, melakukan perbincangan bersama ke, in the same time pelajar buka apps tu ke, ataupun dalam kelas pensyarah memberikan pengajaran seperti biasa tapi penggunaan apps ni lebih kepada di luar waktu kelas, maksudnya untuk pembelajaran kendiri mereka, pengukuhan ke, ataupun tu nak tanyalah macam mana dari segi mereka menggunakan apps ni. Satu lagi mungkin cadanganlah boleh ditambah dari segi satu lagi senarai rujukan supaya pelajar-pelajar dia boleh dapatkan maklumat untuk pengukuhan pembelajaran subjek ni, rujukan apa lagi yang kita boleh suggest untuk pelajar lebih explore dan mencari maklumat lah untuk pengukuhan mereka. Mungkin boleh dimasukkan lah list-list rujukan ke, sama ada buku ataupun website-website tertentu ke kan. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Nuriati ya. Puan mengajar kursus ini juga? Ada yang ajar juga. Okey. Jadi kebolehgunaan maksudnya sebar luas lah. Okey, untuk di PMBS kami memang ada gunakanlah untuk dua sesi dah, sesi 1 dan juga sesi 2 lah. Untuk gunakan sama ada dalam kelas dan juga belajar untuk akses belajar kendiri lah. Okay, sebab kita dah bagi figure image tu dengan pelajar boleh akses bila-bila masa lah untuk mereka buat ulang kaji dan sebagainya. Dalam kelas, kadang-kadang pensyarah pengguna juga kita sebagai pengukuhan, kita bagi figure image, pelajar scan menggunakan telefon bimbit masing-masing lah, dan pelajar jawab soalan daripada BleakMe ini. Okay, buat masa sekarang memang kita menggunakan hanya di PMBS lah, dan baru percubaan untuk sebar luas sekarang lah, baru tak cuba buat dengan PKS. Kita nak cuba macam mana BleakMe ni di aplikasi, dan juga seterusnya kita nak buat dekat dengan PMU lah. Maksudnya kita cuba dulu diguna pakai zon Politeknik Zon Sarawak terlebih dahulu lah, sebelum kita cuba untuk poli-poli lain. Dia hanya kutuk khusus ini hanya boleh digunakan Politeknik lah, sebab Kolej Komuniti tak boleh sebab tak ada khusus ini. Kita juga berhasrat kalau kita ambil juga respon-respon lah, cadangan-cadangan ni lah yang kita nak dengar, supaya kita boleh tambah baik, dan kita berhasrat juga untuk aplikasi ini digunakan oleh Universiti Awam lah, sebab Universiti Awam subjek ini juga ada diambil oleh Universiti Awam lah, ada sama, sebab ni mata pelajaran umum diguna pakai oleh Universiti Awam lah. Okey. Okey, untuk cadangan Puan tadi, iaitu kita tambahkan rujukan website, itu masih kami masih cubalah untuk tambah-tambah bahan-bahan tersebut untuk pelajar lebih banyak input yang pelajar akan dapat. Okey,
Alright, saya nak tambah sikit sebagai rakan dalam BIPMI ni, sebab kita masih nak tambah dari segi rujukan dan input-input lain supaya ada extra extra kredit lah untuk BIPMI ni dijadikan sebagai satu rujukan bagi semua pelajar, di mana kita akan deal dengan library dan sumber-sumber yang kita boleh percayailah dari segi nota dan sebagainya untuk ditambah pengukuhan, latihan masih lagi di-upgrade dan kita orang masih mencarilah yang mana yang bersesuaian untuk dimasukkan ke dalam aplikasi BIPMI ini untuk dijadikan rujukan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Dengar jelas. Dengar Encik, dengar. Apa ni Puan Farah. Okey, pertama saya Faizal lah daripada Politeknik Kuching Sarawak. Ya. Saya lihat satu inovasi yang menarik berkaitan dengan penghayatan etika dan peradaban BIPMI ini. Dari sudut apps dia okey. Dari sudut konten lah ya. Saya lihat konten, saya lihat mengambil nota-nota tu daripada Profesor Ulung Samsul Amri. Betul ke Ustaz? Abdul Fattah, betul ke? Betul. Betul ke? Okey. Jadi cadangan saya lah, kalau lebih baik, lebih autentik lah ya. Kalau boleh nota-nota tersebut dibangunkan sendiri kan oleh pihak yang membangunkan BIPMI lah, untuk mengelakkan macam mana mengambil nota yang dibangunkan oleh orang lain, kecuali lah pihak pembangun ni memohon kebenaran mungkin secara bertulis ataupun seumpamanya untuk mengelakkan yang di kemudian hari lah kan, pasal kita bangunkan, lepas tu bukan sepenuhnya milik kita. Saya bimbang ada ialah orang macam-macam lah network kan sekarang ni. Jadi itulah komen saya, dan elok juga kalau konten-konten tu dibangunkan sendiri. Saya kan itu yang lebih baik lah. Dia punya app dia dah cantik dah tu kan. Nanti takut orang query lah benda-benda macam ni. Ini ikhlas lah daripada saya bukan pakar pun lah bidang ni kan, tapi pasal berkaitan dengan rujukan tersebut. Kalau boleh pun kita minta persetujuan daripada pihak yang membangunkan nota-nota tersebut. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya ucap Terima kasih atas cadangan, Cik. Okey, saya rasa sampai di sini sajalah sesi perkongsian kita pada pagi ini, kerana saya yakin masa yang ada tu pun kita dah gunakan semaksimum yang mungkin daripada segi penambahbaikan yang boleh kami lakukan, dan juga daripada segi membangunkan konten kami sendiri. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Muhammad Faizal atas penambahbaikan ataupun cadangan yang telah diberikan, kerana Ustaz Muhammad Faizal adalah pensyarah kanan dan juga beliau juga adalah antara penulis terawal lah bagi penghayatan etika dan peradaban ini. So saya rasa sampai di sini saja. Sebelum kita berakhir, boleh tak kita open the camera dan kita ambil gambar dahulu? Okey 1, 2, 3.
Okey, saya ucapkan terima kasihlah kepada semua pensyarah yang sudi menghadiri sesi perkongsian kami Dan pada buat hari ini. So, buat Assalamualaikum aplikasi dan tepi. selamat pagi. Okey, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih. Terbaik lah tu. Terima kasih BKS. Terima kasih. Okey, semoga berjaya. Farah, kelak isi borang tu Kak Farah? Boleh cakap, boleh tak nanti Puan Zainab, saya bagi semula nanti link tu, Puan Zainab tolong bagi kepada pensyarah yang lain lah untuk untuk jawab soalan Boleh. soalan Kami gadis boleh sedikit. sedikit ya. Okey, terima kasih. Ibu Jerak. Tahniah. Terima kasih Puan Zainab. Okey. Orang Sarawak ke Puan? Dah keluar dah. Betul keluarnya. Okey, boleh live ah. Terima kasih. Terima kasih. Sama.